Okey. Jadi kamu dah tahu bagaimana nak beri nama kepada garis lurus yang mendatar, betul-betul mendatar dan betul-betul menegak, kan? Hanya semudah menyebut di mana mereka pintas. Dan di mana mereka pintas tu ikut logik lah. Ikut apa ni? Nak sebut hak mana satu X atau Y yang nombornya sama tak berganjak. Ini kamu dah buat main test ni 9.1E. Ada apa masalah? Okey tak ada masalah. Kita teruskan. Dah tak berapa jauh. Kalau boleh kita habiskan. Determine the equation of a straight line which passes through a point and is parallel to a given straight line. Okey, kali ni dia bagi maklumat apa sahaja dia bagi. Dia bagi satu point dengan dia bagi garis yang lain, garis kedua dan atau tiga atau lain yang parallel. Okey, to the straight line yang nak kita tentukan equationnya itu. Contoh bawah. Maksudnya apa? Apa big ideanya? Apa yang kita boleh dapat daripada line tu kan? Apa yang kita boleh dapat daripada line kedua ni? Ini kata kita nak tentukan determine equation inilah, straight line ni. Dia bagi satu point je. Lepas tu apa maklumat ke atas garis ni dia tak bagi dah. Jadi macam mana kita nak cari dia punya gradient kan? Betul tak? Macam mana nak cari nilai M dia? Ada cara tak macam mana nak cari nilai M dia? Dia bagi maklumat ni saja. Kalau dia bagi garis lurus, dia punya gradient dia sama. Itu big ideanya. Dia memang kalau ikutkan tak cukup information dekat garis ni untuk kita carikan gradient garis ni. Tapi rupa-rupanya dia sembunyikan. Dia bagi gradient hak kawan ni, dia bagi kat sini. Sebab apa boleh pakai hak kawan ni punya gradient? Sebab mereka dua ni adalah parallel. Parallel. Okey. Jadi dengan mencari gradient ini, garis ni, ialah seakan kita mencari juga gradient untuk garis ini. Jadi carikan gradient garis ni. Carikan sekarang. Berapa? -2. Okey, -2. -2 is the gradient. And so does this. Okey. Share the same gradient lah, -2. Okay, remember now, in order to then what? Then what? Until the last one we find the equation for this line lah. Then what? Now we have acquired the gradient m equal to -2. Now what? Substitute in general equation. Now we back to the old process lah that you know the same idea. So we going to first state the general equation, straight line. Okay, make sure you do all of this together, everyone. You do all of this before me. Y equal to mx plus c. Okay, now we have acquired the value of m, but still no c. Okay, but we have one point at least two, so we can substitute the value into this y and x. And since
we know all of the components y, m, x except c, then we can find this value of c by doing the algebra lah kan. Okay. Are you doing that now? All of you? Yes. Okay. So give me the value of c now, everyone. What is the value of c? 14. Okay, 14 eh. 14. So now we come back, state the general equation. Now we check up, have a medical checkup. Okay, we do have all the required information, and now is the time for we substitute the value that we know. M equal to -2, x plus c is 14, plus 14. And here is how do we answer the question, determine the equation. Okay, everyone, are you happy with this? Yes. Okay, got no problem. It's very simple, simple pimple. Okay, simple pimple. Okay, example 14. Determine the equation of a straight line parallel to the straight line this and passes through one point only. Okay, apa lagi? Jalan. Cikgu nak nantikan last kali. Apa jawapan last kali? Okay, give me the last equation. Jangan tengok buku lah. Okay, jalan. M apa? M. Dah dapat belum? Tengok je ada tahu. Positif apa? M2. M equal to 2. Okay, M equal to 2. Lepas tu C, cari C. Bukan. Apa dia? Bukan. M. Dia -2/3. Okay. M ialah -2/3. Cari C pula, C. Cikgu takkan buat kamu pula buat. Cikgu malas lah pula. Cari C sangat. 4. Okay, semua orang dapat 4. Ya. Okay, pastikan semua orang buat. Okay. Lepas tu, okay. Last kali bagikan cikgu dia punya equation. Last kali apa dia? Y equal to -2/3 x plus 4. Okay. Okay, semua orang dapat yang sama. Okay, got no problem. Very simple. Simple pimple. Do you know pimple? Okay. Mind test. The concept is the same. They're going to give only 1 point, and the other equation, the other straight line equation. Okay, which that you know already. You can find the gradient, because they both share the same gradient. How about you do this? You do this. Okay, number 2. Now everyone, come on, do number 2. Okay, I leave you for 3 minutes. Okay, 5 minutes. 5 minutes. Okay.
Okay, macam mana? Semua orang boleh buat tak? Boleh. Okay, got no problem at all. If so, then we can move faster. How do you determine the point of intersection of two straight lines? Given two straight lines, then they will be intersect each other at some point. The question is, how do you determine the point? Okay, it's what they call point of intersection. Example, we got these two lines intersect at this point. Then how do we find the point? This point. How do we find? Find this point is by find the coordinate lah. X is what, y to what, y is what. Which this coordinate belong to both line. So yeah, if you still remember the first way, old method, the long way, very long way, is by using graphical method. Graphic. Why graphic? Because you have to sketch this graph. You have to have this y-axis, then you have to have this x-axis, and then you going to put the scale, okay, and then you going to what? You going to have the table, at least 2 points, at least 2 points, okay, to draw a straight line of this equation. And so does this, you're going to have at least 2 points to draw this line. Okay, after you have 2 points, then you connect 2 points. So these two, you have 2 points you connect on the graph, and you then what? Then you're going to read manually, you're going to determine manually where does they intersect. Okay, and then you're going to look back and get the reading of x-axis, and then back to the y-axis to get the reading of y scale. And then that is what we have the point of intersection. And this is how we determine the point of intersection, by this graphical method. It's a very long way to do, very long way. And yeah, do you still remember this process? We have had this at form 4, form 4 pula, form 1, correct? Have you remember this? Hello? Pasal sonyak ke? Yeah. Okay, betul lah kan? But you know what? We have a shortcut actually. We don't have the next method. We don't have to have the graphic, the graph. We can only obtain the point of intersection by using this, which also you have learned. Okay, the method is what we call simultaneous linear equation. Okay, simultaneous. Cikgu, Ya. yang tadi yang soalan 2C tu, 242. 2C, hak ni ya?
Yang tu. The origin tu macam mana nak cari origin tu? The origin. Dia apa soalan dia? Cikgu Ori- tak baca lagi pun. The diagram on the right shows a straight line PQ. Given that the equation of straight line PQ is blah 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 and 0 here is the origin. Determine the equation of a straight line parallel to PQ and passes through the origin. Oh ni. Okey. Cari straight line yang kedua. Dia yang mana straight line kedua tu dia juga parallel. At the same time it passes through this origin. Macam tu. Rupanya lagu tu lah lebih kurang. Okay, parallel. Origin ni berapa koordinat origin ni? Kalau dia sebut origin ni maksudnya titik pertembungan Y dengan X lah. Kosong-kosong lah. Kosong-kosong. Tak apalah. Betul jugalah. Gunakan titik ni lah untuk masukkan dalam Y dan X. Kan? Untuk cari nilai C. Betul lah. Sama lah. Apa yang kamu dapat tadi? Apa kamu dapat ni? 240? Apa saya besar kan? Bukan. Yang tu tadi bukan surat. Ya. Boleh tak buat C ni? Tak boleh? Nak cikgu tunjuk lah. Tak boleh ke kalau kita ambil dia punya gradient dia saja. Terus bagi gradient dia y sama dengan 1/3x. Y sama dengan 1/3x. Yalah, tak. Kita asalnya penuh, kamu dapat apa? Y sama dengan 1/3x tambah C lah kan? Okay. C tak boleh cari. Y kosong. X pun kosong. Jadi C boleh cari, Y tak boleh cari. C boleh cari. Apa nilai C? 1/3. Hai dah. Tak ada. Kamu Tak ada. tersasul ni. Bukan tak ada, ada. Apa nilai C? C nilai dia. Hai dah. Lo ish. Ini Y sama dengan 1/3 X tambah C. Okey, kita ada point yang kita tahu sebab the origin 0 0 0. Okey, jadi kita masukkan nilai lah kan. Y kosong 1/3 X kosong kan, tambah C. Lepas tu kosong sama dengan 1/3 apa pun dah kosong lah kan. Betul tak? Kosong Ya. tambah C. Jadi C tambah kosong apa? C kosong. C tambah kosong C lah. Kan? C tambah kosong C sajalah. Okey. Tu nilai C ni. C sama dengan kosong lah. Bukan tak ada, Okay. ada. Kosong ialah nilai juga. Okey. Lepas tu, okey, sekarang kita dah ada nilai M. Kita dah ada nilai C jadi masuk baliklah dalam ni general equation ni. Okey, Y sama dengan M ialah 1/3 1/3 X tambah C ialah kosong. Tapi oleh kerana cikgu kosong, betul lah, oleh kerana ni kosong tak payah tulis lah. 1/3 X sajalah. Sama sajalah. Step by step kan, dalam kira. Ni kena ada jugalah untuk tunjuk mula-mula. Cikgu. Ya. Yang contoh macam soalan yang dekat pengiraan kosong sama dengan kosong tambah C tu. Jalan kira cikgu tadi ni. Kosong tak? Jalan kira cikgu tadi. Yang ni? Yang kosong sama dengan kosong tambah C tu. Kosong sama dengan ni. Ya. Kan kalau lah dia ada number macam 2. Cikgu tu 2. Okey, 2 sini. Sama dengan 2 sama dengan 3 tambah C. 3 tambah C. Nak pindah dia tu 3P kedua ataupun 2P ketiga? Nak pindah dia 3P kedua lah. Okey. Sebab nak tinggalkan C saja. Terkotang-kating seorang dia kat sini.
Okey. Okey. Kalau kita pindah 2 mai sini, boleh juga. Jadinya tempat 2 ni jadi kosong lah. Jadi apa? 3 tolak 2 lah kan? Tambah C. Okey, jadi kita selesaikan sini. 3 tolak 2, 1 lah kan? Tambah C. Lepas tu, maksudnya jadi 2 kerja lah. Kena hantar balik. 1 pi sana. Sebab kita nak dapat C Jadilah negatif 1 sama dengan C. Kan? Jadi ideanya, daripada 2 mai combine ke tempat 3 ni, combine dengan 3, lebih baik 3 yang pi sana. Sudah meninggalkan C alone kat sini Okey. Ada lagi? Tak ada. Okey. Jadi kembali pada ini solving simultaneous equations. Okey, yang kita belajar dulu ada linear. Tapi ini memang linear jugalah. Boleh letak je pun simultaneous linear equations. Kenapa ada S ni? Plural. Sebab more than one equation We got 2. So to do this, to use this, we got two ways. Okay, first substitution way, and second is elimination way. Which one do you prefer? For long I use this. I suggest you to use this. Very trouble You got very trouble. I don't know what is so problem with this But when come to this, I see that it is more easier for you. Correct? Elimination. So on the left column we have substitution method. On the right column we have elimination method. So I'm going to I suggest you to go with which method that you feel easier. So how do we going to do this elimination method? Now we have 2 lines. Why? Because 2 equation that we have here. So in order to find the point of intersection between these 2 lines, we're going to do elimination method. How? It's simple. First, we need to make sure the term number 1 here is the same. Like this case here, we have x up and we have x also down here on second equation. Then in the middle we have term y, and so does below here. In the middle we have term y, and then followed by equation also need to be in same place. And then whatever that left is the value on the right side. So here we take as equation number 1, here we take as equation number 2. So the idea to do this elimination is, once we take this upper minus the equation under, is going to be the last time, the first time and the last time to eliminate one out of 2 variable. Do you understand? Yes. Okay. So we know we have 2 variables in one equation, that is x and y. Here too, 2 variables x and y. So which one we going to choose to eliminate? Either x or y. Which one? Actually, both
which one also can, which one also can. X also can, Y also can. Okay. If you want to eliminate X, then you have to make sure up here, X up here can, term up here can eliminate term down here with the same variable. Okay. If you want to eliminate Y, then you have to make sure that Y up here can eliminate Y down here. Like this case here, if we directly subtract, we cannot make it. Why? Because it going to, we still will have the value of the variable of X and Y. One of them is not eliminated. That's the problem. In order to ensure that never happen, this is why either number 1 or number 2 need to be modified. Okay, need to be modified. In this case, they take 1. They take this equation 1 multiply 2. Okay, so all the equation, all the terms in the equation 1 need to multiply by 2. 2 multiply 2x become 4x. 2 multiply y become 2y. 2 multiply 5 become, mana dia, 10. Okay. Oh yeah. You maybe wonder why multiply 2? Why not multiply 3, 4 and so on? Why? Sebab nak hapuskan Y, 2Y tu. That is the idea. So the idea here is they want to eliminate this variable Y. So in this case, equation number 2, Y here we have 2 intact with Y, 2Y. But here we got only Y, no 2. So this come the idea, how do we get 2? Because Y alone minus 2Y, we can never be able to eliminate Y. So X and Y will be still exist after the elimination, after the subtraction, or whatever. Sometimes we can add, sometimes we can subtract. Depend on the integer that we have here. So we need to make this equation so Y have 2. So it is not fair if only Y got 2. All the terms, the rest need also to be multiplied by 2. That is the idea. So now we have this equation number 1 has become equation number 3. A new set before we subtract. Okay, before we subtract. Now we can subtract, correct? Because we imagine if 2y minus 2y here, and they are totally eliminated. Don't have no more y, no more y. And the only variable that is left is only x. Then you can find your way out to find the value of x lah. You understand? And then after you have the value for one variable that is x, then can you find the other one, the value of the other one, that is y? Yes, you can, by substituting the value of x into which equation? We got so many here, 1, 2, 3, 2, oh, which one? Doesn't matter. Even the new equation that you made also you can use to get y, to get y. Okay, so and then what? And then after you acquired the value of x and y,
make them put in the same place in a parenthesis to show the coordinate, the point of intersection is what. Okay, that is the flow work. Okay, brainstorming. What is this? To determine the coordinates of the intersection of two straight lines. Okay, here is there will be activity concerning to the concept. Concerning to the concept. Let's see either you can do it or not. Now, without wasting your time, you do this. Okay, 1A. Everyone, find the point of intersection. So each question they give to you, give to us two straight line. Two straight line. Now, let's do to test your understanding. Now you do one, all of them. All of them. Okay, by using what? The method that you like. Cikgu, Yeah. cikgu tunjuk satu soalan boleh tak? Okay, why not? Which question that you want me to do? Nombor 1 tak apa. 1A. Okay. So here we have, nak ejah ni. Aduh. Okay, yang ni kita, ini pun straight line lah kan. Kamu dah boleh terbayang ni, straight line apa ni? Mudah sangat, X sama dengan 3 je kan. Kalau try lukis sikit tengok supaya kamu dapat imajinasi macam mana bentuk straight line tu. Ini paksi Y, ini paksi X. Macam mana ni? X equal to 3. Maknanya kalau 3 dekat sini lah kan. 3 contoh. Maknanya straight line X equal to 3 tu straight line dia tegak Boleh faham tak? X equal to 3 Inilah straight line X equal to 3. Kemudian ini Y ni X. Jadi perlu lukislah sikit kod untuk bantu kamu punya imajinasi. Kemudian kita ada straight line ni. Straight line ni tak tahu apa benda ni, tak tahu nak lukis macam mana, boleh lukis. Iaitu kamu isi nilai X apa, lepas tu cari Y. Buat timetable, buat table lah kan, cari. At least you got 2 points. Tapi katakan lantak lah, kita bantai je lah. Bubuh situ je lah. Pura-pura je lah. Ini adalah equation ini 2x plus y equal to 10. Okay, letak lah. Okay, cari titik ni. Macam mana nak cari titik ni? Guna graphical tu method. Kamu tengok pun dah meluat, panjang sangat jalan. Okay, bila jalan pendek kamu pula tak pergi buat. Okay, jalan pendek, simultaneous linear equation. We got two types. Substitution method and elimination method. Now, which one do you want, Madiha? Elimination lah. Elimination. Okay. Jadi, kamu nak, okay, ini, so, ini kamu nak ambil sebagai apa ni? Yang mana nak jadi 1, mana nak jadi 2? Ikut kamu lah. You tell me, Madiha. 2. Yang mana? Yang ni 2. Okay, yang ni 2. Maknanya yang ni jadi equation number 1. Okay, boleh, tak ada masalah. Jadi, kamu nak siapa tolak siapa? 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? Siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah kamu nak? Ikut cikgu lah. Ikut kamu lah, bukan ikut cikgu. Ikut kamu. Cikgu terror je apa-apa pun. Mana? 2 duduk atas. Okay, 2 duduk atas, iaitu X sama dengan 3 dan 2X tambah Y sama dengan 10. Okay, macam ni kan. Jadi ni 2,
Ni 1 ah. Okey. Cuba tengok susunan dia atas bawah tak sama term kan. Jadi takkan X nak tolak Y pula. Sampai kiamat takkan boleh tolak ha? Jadi kita kena bagi dia duduk betul-betul di atas ikut keluarga masing-masing ha? Di X kat ni duduk belah sini ha? Jadi X ni kita tarik dia pi duduk kat belah sini boleh tak? Pi duduk kat belah sini ya. Jadi macam tu. Nampak? Okey. Jadi X yang ni padam lah. Boleh lah cikgu pindah macam tu. Boleh lah. Apa ruang kosong banyak kat sini tak ada masalah. Lepas tu biar kosong lah. Contohnya cikgu tulis A sama dengan kosong kat ujung ni. Sama je. Siapa nak kacau di tengah-tengah ni? Kan? Cuma susah nak baca. Awak jauh sangat. Tapi masih sama lah. Kan? Contoh lain. A sama dengan kosong. No. A duduk jauh daripada sama dengan ni. Boleh? Tak ada masalah. Dari segi matematik tak salah. Okey Okey ke tak ni? Ataupun A sama dengan kosong. Boleh juga. Tak ada masalah Okey Tak ada salah lah. Tak berdosa lah. Okey, tak berdosa. Okey. Jadi kita nak apa Madihah? Nak tolak kamu nak hapus yang mana satu Madihah? X atau Y? X atau Y? Y. Nak hapuskan Y? Nak hapuskan Y tak boleh. Sebab kawan ni tak ada Y. Kenapa cikgu tanya? Cikgu tanya supaya untuk kamu ni pasti faham ke tak apa yang kamu perlu faham. Okey. X. Kita yang tinggal satu pilihan je X saja yang kita boleh tolak. Tapi macam mana kita nak tolak? Takkan tertolak punya. X tolak 2X takkan terhapus X. Jadi macam mana kita nak buat supaya kalau sekali je kita tolak dah boleh terhapus X? Macam mana nak buat? Hilangkan Dua. Okey, jadi X ni kena darab 2 lah kan? Tapi kena berlaku adil tak? Bila X darab 2, hak ni pun kena darab 2 lah. Dia boleh Jadi 2 ni kita kena modify lah satu ni iaitu 2 darab X 2X sama dengan 2 darab 3 6 kan? 6. Okey, kembali tulis ini kat bawah balik. 2X tambah Y sama dengan 10. Okey, betul? Okey, jadi nak tolak ke nak tambah? Ikut syaratan nak tolak. Tolak Tolak. Jadi 2X tolak 2X dapat berapa? X. 1X. 1X apa benda pula? X. Kosong. Kosong lah. Aduh, kosong lah. Macam mana masih ada X lagi Habis tak ada Jadi yang tinggalnya Y sajalah kan? Y sajalah. Ni tak ada apa nak tolak Y. Oh, ni kena tolak jugalah. Tak ada apa ni maksudnya kosong Kosong tolak Y. Itu pasal jadi negatif balik Negatif. Jangan diabaikan tu Tolak ni bukan had depan ni saja tolak ni satu set ni. Satu set atas tolak satu set bawah ni Okey. Jadi ibarat kosong tolak Y. Jadi negatif Y Boleh Madihah? Okey, sekarang 6 tolak 10. Negatif 4. Negatif 4. Sekarang kita tak nak negatif Cikgu. Y. Ya. Macam mana tu dia jadi negatif Y tu? Sebab kosong tolak Y. Okey. Okey Jadi kena berlaku adil lah. Kalau satu tolak semua kena tolak
Walaupun tak ada apa untuk ditolak di atas tu, kena dia terkesan dengan tolak tu lah, dia jadi negatif lah. Kosong tambah Y jadi positif Y dah cikgu. Kosong tambah Y jadi masih positif Y lah. Okey jadi Cikgu. ya. Yang Y tu tambah ke tolak? Y yang mana pula ni? Yang Y tu lah, yang tengah-tengah tu kan. Ah, Dia nak tambah ke nak tolak? Sebab Y tu positif tapi dia punya jalan kira tu tolak. aduh. Okey, tolak darab tambah apa? Hafifah. Tolak. Itulah tolak betul lah. Oh, faham. Jangan kamu tak clear lagi integer tingkatan 1 tu. Kamu kena masuk tingkatan 1 bersama tingkatan 1 balik ni. Okey Jadi kita tak nak negatif Y kan, kita nak Y je. Negatif ni kita nak hapuskan juga. Macam mana nak hapuskan negatif ni? Bawa pi negatif pi sebelah. Buat pi sebelah Jadi negatif 4 bahagi negatif. Positif. Jadi positif. Negatif dengan negatif hapuslah. Jangan tak tahu pula Jadi positif 4. Pasal positif tak tulis tak apa Jadi Y sama dengan 4 dapat dah. 1. Cari X pula. Sekarang cari X balik. Batas balik cari X. Macam mana nak cari X? Madiha. Itu dia 3 cikgu. X dah tercari dah. Nampak? X sama dengan 3 terus dah. Senang. Atau tak percaya, cuba masuk nilai Y kat sini. Nanti X ni kamu akan dapat 3 juga. Kan? Berapa Y? 4 buat P sini jadi apa? Gandingan 10. Jadi 6 kan? Kemudian 2 hantar bawah. Bawah pada 6. Jadi 6 bagi 2, 3. Nah, sama juga. Dapat X sama dengan 3. Okey, boleh. Ni kaedah apa? Jadi apa kesimpulannya? X tu 3. Point dia. Y tu 4. Apa dia? Point apa dia? Point of straight line. dah. Point of ni. Point of garis Intersection. Point of intersection. Titik pertembungan. Dalam bahasa Melayu lah. Intersection tu pertembungan lah. Okey, boleh. Sebenarnya titik ni ialah 3 dan 4. Itulah dia. Jadi maksudnya dengan dulu yang kamu belajar melakukan apa ni? Mesti ingat dulu tingkatan 1 kamu buat simultaneous linear equation. Sebenarnya jawapan last yang kamu dapat nilai X dan nilai Y kan? Tapi tak dibagi tahu apa dia. Nilai X tu bagi tahu apa, nilai Y tu bagi tahu apa kan? Sebenarnya nilai X dan Y tu bagi tahu titik pertembungan. Point of intersection. Itu saja. Bolehkah? Jadi dengan kamu membuat membuat penyelesaian simultaneous linear equation setiap kalinya, sebenarnya kamu setiap kali itulah kamu mencari point of intersection. Itu saja. Boleh fahamkah? Okey. Buatlah ni. Semua ni kena buat ni. Sebab cikgu pasti semua ni dia lain-lain dia punya ni. Dia punya keadaan jadi buat semua. Apa dia? Cikgu, yang nombor 1 tu kan soalan dia suruh buat substitution. Tapi kalau nak try buat yang elimination boleh tak? Boleh je. Yang ni buat elimination, hak ni buat substitution. Kalau nak buat dua-dua sekali pun boleh. Tapi kamu suka hak mana sebenarnya? Mudah hak mana? Substitution ke elimination? Elimination. Jadi tak apalah kamu buat elimination jugalah. Okey Okey, buat semua B, C, D, 2A, B, C, D berapa minit kamu nak? 10 minit boleh
Sementara tu type nama kat incoming message. Type sekarang. Lagi dah kelang kabut dah nak habis. Oh, sebenarnya kita dah habis dah tamat. Bab ni kita dah settle dah, habis dah. Okey. Yang tinggal tu latihan yang dicampurkan daripada setiap satu topik lah. Okey. Pastikan akan buat semua sekali lah latihan ni. Tengok boleh buat ke tak soalan kebat ni. Hots. Okey, jadi kita dah tamat dengan rasminya. Yeay. Okay, I'll come back 7 minutes later. Tengah race ke sekarang ni? Ha? Sekarang kena buat apa? Apa dia? Sekarang kena buat apa? Sekarang kena buat apa? Ya, Ya ampun. Kamu tak buat saya ni pergi lah. toilet kan? Oh, okey. Saya pergi Buat toilet. semua ni. Okay, buat habis semua. Okay. Apa-apa pun kamu boleh bincang sama kamu lah kan? Kamu tanyalah sama kamu . Okay. Bincang je apa pun. Tanya kawan dapat berapa . Apa ni jawapan . Nah. Cikgu,
Cikgu?
Okey semua orang. Boleh jawab ah. Ada masalah tak ada ah? Cikgu awak tak dapat sama jawapan. Nombor apa ah? B. B ni. Ya, Tak dapat. dia hampir sama. Okey. Nak try buat cikgu. Kamu nak try buat Afifah? Nak cikgu. Buatlah. Okey, bagi tahu. Tolong tulis ke? Alah, cikgu tolong tulis Okey. Y sama dengan 4. Lepas tu Okey. bawah tu tulis Dengan 4, bawah tulis 3x tolak 2y sama dengan 7. 3x tolak 2y sama dengan 7. Betul? Lepas tu buat persamaan. Atas nombor 1, yang bawah tu nombor 2. Okey. Lepas tu 3x masukkan persamaan tu. 3x tolak 2 sama dengan 7. Eh? 3x Ha? tolak 2y Tolak sama dengan 7. Y sama dengan 7. Lepas tu tambah 2y sama dengan 8. Tambah 2y sama dengan 8. Okey. Jawapan dia 3x sama dengan 15. Okey. Maknanya Afifah pilih untuk tambah kan? Sebab kalau tolak tak terhapus y ni. Kan? Negatif 2y tolak 2y jadi negatif 4y kan? Jadi Ya. okey, sebab tu dia pilih tambah Maka semua kena tambah lah. Maka terhapus lah bila tambah. Maka hak ni pun kena tambah lah. 3x tambah 0. 3x juga kan? 3x. Okey. 7 tambah Lepas tu 15. 15. Okey. Betul? 15 bahagi 3. Okey. 15 bagi 3. Sama dengan 5. X sama dengan 5. Okey, x sama dengan 5. Okey, dapat X sama dengan 5, y sama dengan 4. Jadi itulah dia point of intersection 5, 4. Okey. Betul lah ni, betul. Yang lain semua. Betul. Okey Madiah dapat. Madiah. Aida dapat. Saya. Sekejap cikgu ada panggilan telefon. Assalamualaikum. Ya. 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 Saya suruh semua tingkatan 4 kini masuklah. Lagipun saya dah saya tertanya adakah berapa dia punya bilangan peserta tu kan. Saya dah telefon. Saya dah mesej ke yang pengelola tu. Dia kata tak ada had. Maksudnya maknanya wajibkan semua je masuk. Semua je masuk. Buat video je kan. Tingkatan 4 dan 5 buat video 3 minit je pun, 4 minit. Kuis dia dua-dua boleh, dua pilihan. Kuis pun okey dah. Walau peringkat segi peringkat negeri kan. Besar tu. Saya suruh dah masuk. Cikgu ada ajak form 4. Ya. Tu saya mungkin kita tulis kat bawah tu sikit mesej kata tak menang pun tak ada hal boleh dapat dah sijil penyertaan peringkat negeri. Saya sebut itulah. Jadi budak kena isi link daftar link dulu kan. Yang akan tutup 15 kan. Okey dah. Jadi kita Yalah.
Jadi cikgu punya plan nak buat macam mana? Maksudnya semua masuk apa nama kuis ke? Okey kak. Kuis yang mudah pun. Yalah. Okey kak. Jadi boleh je, boleh je. Tapi kempen dekat mana maksudnya dekat yang grup. Oh maksudnya kelas masing-masing lah. Okey okey, mari. Betul lah. Yalah. Okay. Ya ya. Sebenarnya ramai yang pening juga pun. Jadi learn ni cerita senang, Saya buat kat Cikgu Din punya itu. Download. Lepas budak hantar tu, semua yang budak hantar tu duduk dalam satu Google Drive lah. Jadi kita download sebiji Google drive folder tu. Lepas tu print terus. Print terus. Atau letak kat desktop lah, maksudnya offline lah. Boleh semak offline sajalah atas skrin kaca tu. Tak payah boleh juga. Tak payah print pun tak apa. Maksudnya guna tab pun cepat jugalah. Sebab dia boleh pakai jari jadikan pensel kan. Buat tanda right gitu, tanda right gitu. Okey jugalah tab pun. Itu hari Selasa, 7 kan? 7. Beres? Ya ya. Rasa 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 tak perlu dah saya sebab saya kan dah pegang kelas cikgu juga. Maksud saya handle kat rumah jugalah. Okey. Ya ya, benar. Beres cikgu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello. Okey boleh semua 54. Ada lagi mana-mana tak boleh buat. Jadi kena tengok kesesuaian lah nak hapuskan dengan cara tolak ke atau tambah nak mulakan nak hapuskan X dulu pun boleh, Y dulu pun boleh. Ikutlah janji terhapus lah bila kamu tolak atau tambah Madia boleh buat, Madia. Afifah, Syamimi, Madiha, Jannah, Idina, Aida, Haziq, Auni, Hanis. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Okey. Ada macam mana? Okey dah. Okey. Semua boleh buat. Okey lah. Okey habis lah. Cuba buat ni tengok. Example 70 ni. Boleh buat tak? Ini soalan kebat lah. Tengok. Bukan soalan kebat apa pun. Tak ada apa kebat Sekali bila dah pegang kepala ulat semuanya dah tak ada masalah. Buat semua sekali Semua ni. Ini semua ni pelbagai ni sangat menarik. Try buat boleh tak? Okey, kalau boleh buat semua ni maknanya bab yang terakhir ni berjaya. Okey cuba buat ni 17. Boleh tak? Masa nak habis ni cepat buat. Siapa nak lead? Siapa nak leading? Aida nak leading. 17. Oh, Aida. Aida.
Ya. Kamu okey ke? Demam? Aida? Aida tembam? Madiha? Madiha pasal apa tu? Ya, Nak try lead tak mau. Tak Cikgu mau. nak tanya, Ha, tanyalah. kan dia kena buat 2Y tolak Y2 tolak Y1 semua tu kan. Ha. H tu Y2, Y1 dia ambil yang P. Betul lah, kita tak apa faham dah. Aduh. The value of H. Okay, semua orang. The value of H yang ni. Jadi apa idea dia? Bagi idea sajalah. Sekurang-kurangnya dapat idea betul pun jadilah. Y2 tolak Y1 ataupun negatif Y per X. Nanti Y per X. Apa ni dia cakap? The diagram on the parallelogram. Given that the gradient of SR is gradient SR mana? SR. Cikgu tu muka surat berapa? Ha, muka surat sebelah je pun 245. 45. Maknanya SR ni gradientnya kan SR ni parallel pada ni PQ kan? Betul tak? Jadi Betul. M ni sama dengan setengah. Maka hak M ni pun ikut setengah lah. Ya. Jadi macam mana nak dapat H ni? Tak ada masalah. Masukkan 1/2 tu dalam general equation. Ambil yang kosong tu lah. Boleh Sekarang juga. dah H. Boleh juga. Atau apa? Bila kan masih ingat lagi, kalau diberi 2 titik, macam mana kita nak cari gradient dengan cara pantas? Negatif Y tu. Tak, kita masukkan dalam rumus lah kan? Rumus. Kemudian rumus tu kan sama dengan ni, nilai ni, setengah. Maka kita membuat bandingan lah. M ni samakan dengan M rumus ni. Jadi dapatlah cari nilai H. Kan? Ya. Ada banyak cara lah nak dapat nilai H tu. Tengok M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Mana ini titik 1 lah Ini titik 2 lah kan. Okay, titik 1, titik 2 H tolak 6. Kan? H tolak 6. H tolak 6 bahagi dengan X2 0 tolak 4. 0 tolak 4. 0 tambah 4 lah kan. 0 tambah 4. Okey, jadi apa? Selesaikan. H tolak 6. Tak boleh tolak lah. Kekal. H tolak 6. 0 tambah 4. 4 lah. Tu lah kan. Jadi M ni sama dengan M ni. Kan? M ini sama dengan M ini. Kan? Dengan M ni. Jadi M ni gantikan dengan komponen dia sendiri. Ini H tolak 6 per 4 sama dengan M hak ni gantikan dengan komponen dia sendiri. Ni setengah. Setengah. Okey. Ni sampai sini algebra je sajalah. Pemindahan algebra. 4 buat pergi sana. 4 dengan 2 boleh potong. Jadi berapa? Jadi 2 saja. Okay, H tolak 6 jadi 2. Okey. Nanti tolak 6 ni buat pergi sana. Jadi H sama dengan 2 tambah 6. Jadi 8. Itulah nilai H. H sama dengan 8. Boleh? Boleh juga. Ni rasa lebih pendek. Sebab tu kena buat latihan. Wajib buat. Jangan tengok je. Memang tengok je. Dapat abuan tak ada jawab nanti. Periksa. Equation of straight line PS. Mana PS? PS. Mana S? Ni PS. Okay. Kita dah ada dah 1 point 1 point ni. Okay dah. Tapi ni apa? Maknanya kita dah ada 1 point.
paling kurang kita perlukan apa? Apa nama tu? Kita perlukan satu kecerunan lah kan, gradient kita tak ada lagi. Jadi macam mana nak masukkan dalam rumus general equation kan, y sama dengan mx tambah c, betul tak? Jadi macam mana nak buat? Tengok point T. Ha? Tengok apa? Tengok dekat point T. Point T. Okey. Kita boleh dapat apa bacaan kat sini? 0, negatif 4. 0, negatif 4. Ya. Hai, negatif 4. Mana negatif 4 Sebab dia Y dia bawah. Tak tahu, saya ambil teka. Oh ni dia sebut ni, and y-intercept of straight line PS. Straight line PS, y-interceptnya kena tengok y-axis ni. Line ni intercept dekat y-axis dekat point T ni. Betul lah. Itu pasal negatif 4. Jadi koordinat sini ialah 0, negatif 4. Macam tu Okay, ni dah ada 2 point ni. Boleh tak cari gradient? Boleh. Guna rumus lah kan, rumus ni. Ya. Okay, jadi dapat dah gradient, dapat dah salah satu dah tahu salah satu titik. Masukkan dalam rumus general equation untuk dapat nilai C. Lepas tu kembali isikan gradient dan C saja untuk dapatkan equation sini Maka menjawablah soalan B. Okay, x intercept for straight line PS. Line PS. Mana line PS? Okay. Oh, denote x intercept. Maksudnya kat sini ni. Nilai x berapa ni? Skala x ni. Yang pastinya negatif. Buat macam mana? Ambil titik ni lah. Berapa titik koordinat ni. Iaitu x kita tak tahu. Yang kita nak cari. Tapi y kita dah tahu kan nilai. Y ialah sentiasa kosong pada paksi x. Jadi ambilkan titik ni lah. Kosong ni, y, masukkan dalam rumus equation yang kita baru dapat tu. Untuk cari nilai x. Dapat nilai x, itulah dia. Nilai x kat sini itu sajalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Kamu lepas ni apa dia? Rehat ke? Ya. Okey. Rehat pergilah kantin. Beratok.